Mendepani cabaran ekonomi terutamanya pasca pandemik COVID-19 untuk Malaysia sendiri, ini menuntut kerjasama pelbagai pihak dan juga pelbagai peringkat. Ada strategi yang harus disusun di peringkat masing-masing, governance, good governance dan juga leadership yang jitu, orang kata apa ya, kepimpinan yang jitu itu diperlukan di setiap peringkat, termasuk untuk JRC kita, JRIC kita, dalam memastikan bahawa strategi yang mereka susun untuk pemulihan ketika pandemik ataupun menyeimbangkan pelaburan mereka ketika pandemik itu berkesan. Itu yang kita ingin bincangkan pada jam ini. Di WF ini kami berkesempatan dan juga berbesar hati kerana delegasi Malaysia yang diwakili oleh JRC kita berbesar hati untuk bersama dengan kami pada jam ini. Kali ini saya nak bersama dengan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Permodalan Nasional Berhad yang bersedia pada ketika ini, iaitu Encik Ahmad Zulkarnain On. Terima kasih Encik Ahmad kerana bersama kami pada jam ini di Davos pertemuan kita kali ini. Mungkin pertama sekali, sejak mungkin kali pertama menerajui PNB pada tahun 2020 mungkin, bagaimana untuk melihat bahawa 2 tahun cabaran pandemik mengemudi PNB, apa cabaran yang besar dan juga menyusun strategi itu? Okay. Assalamualaikum, terima kasih Najib kerana sudi jemput saya petang ni. Pandemik dah 2 tahun dah, 2 tahun lebih. Saya mula di PNB bulan Julai 2020. Jadi COVID dah mula masa tu. Dan pasaran saham pun, pasaran capital agak mencabar. Yeah. Because pandemic start bulan March, harga saham turun, indeks turun. Lepas tu kita pun semua kena adjust. Right? Lockdown and semua kena adjust work from home masa tu. Jadi memang satu period yang mencabar. Tahun 2021 pula kita mula lihat pasaran saham sedunia ada recovery. Yeah. And then vaksin pun dah start roll out sedunia. Di Malaysia lebih kurang pertengahan tahun 2021. Pasaran saham di negara-negara barat terutamanya pada tahun 2021 actually agak kuat. Dan Alhamdulillah PNB punya portfolio pun masa tu dah lebih kurang 15-17% di luar Malaysia. Jadi kita pun dapat menikmati pulangan yang agak mampan pada tahun 2021. Sekarang dah tahun 2022 pula. Tahun 2022 bila kita tengok kat sini semua dah buka balik. Banyak ekonomi sedunia semua dah buka balik. Travel pun ramai dah start balik, business travel. Tapi pasaran masih mencabar juga. Ya, pasal banyak faktor dan risiko yang baru seperti inflation, seperti geopolitics, dan yang paling ketara banyak juga yang discuss pasal climate change di sedunia. Jadi di forum ni climate change adalah agenda yang paling utama sekali yang kita tengok sekarang ni. Itu yang juga saya ingin tanyakan, kerana di PNB ini digariskan sebelum ini pernah diumumkan, iaitu berkaitan dengan rangka kerja kelestarian di bawah 10 komitmen. Betulkan saya kalau salah ya, 10 komitmen di bawah ESG, 10 bilion ringgit bakal dilaburkan dalam green dan juga transition assets menjelang 2030. Mungkin untuk 5 tahun pertama perancangan tersebut, apa jangkaan, apa objektif dan juga visinya? Seperti yang saya cakap tadi, sebelum saya jawab berkenaan 10 bilion tu, yang paling utama di World Economic Forum tahun ni kali ketiga saya datang. Ada selang masa 4 tahun lah last yang saya datang sini. Yang paling ketara agenda sustainability memang top sekarang ni. Ya. Tiap-tiap panel, tiap-tiap perbincangan, tiap-tiap mesyuarat mesti ada perbincangan tentang sustainability. Saya bagi statistik sikit. 3-4 tahun dulu, pelabur-pelabur institusi seperti PNB, bila kita tengok satu dunia, hanya 10% saja yang dah buat komitmen net zero 2050. Bila kita tengok tahun ni, 90% pelabur institusi dah buat komitmen net zero. Ya. Satu lagi fakta, 3-4 tahun lepas, hanya 300 syarikat telah membuat
aspirasi ataupun adopt science-based targets. Ya, berkenaan ESG lah, sustainability. Tahun ni kita tengok dah daripada 300, 7,000 syarikat adopting science-based targets. Jadi satu dunia sekarang ni dalam dunia pelaburan, sustainability ni memang yang topik yang paling utama, yang paling penting. Kepada PNB, bila kita tengok pelaburan-pelaburan kita semua, terutamanya di Malaysia, kami percaya memang penting semua syarikat di Malaysia ambil isu sustainability sebagai serius. Ya. Pasal inilah salah satu faktor yang akan memacu nilai pasaran syarikat-syarikat. Ya. Dan untuk PNB pula, kita dah buat komitmen sendiri untuk menjadi net zero Scope 1 dan Scope 2 pada tahun 2025, jadi hanya 3 tahun lagi. Dan net zero Scope 3 pada tahun 2050. Jadi dalam 2-3 tahun ni, yang paling penting untuk kami ialah kita engage dengan semua company yang PNB pemegang saham. Kita nak tengok company-company, syarikat-syarikat semua ada plan peralihan berkenaan climate change. Ya. Kita nak tengok company-company juga insya-Allah akan membuat komitmen mereka sendiri, dan pada kami inilah yang akan memacu nilai pasaran semua syarikat-syarikat. Ya, adakah mudah untuk memberitahu syarikat-syarikat yang mana PNB melabur ini untuk adopt ESG sebagai contoh, kerana mungkin latar perniagaan mereka itu ada cabaran dari segi menyusun strategi dan sebagainya. Adakah kesukaran? Bukan senang. Benda ni memang kompleks. Benda ni akan mengambil perbelanjaan juga. Dan untuk peralihan yang successful, yang berjaya, mungkin ada 2 cabaran ataupun hurdle. Ya. Satu adalah teknologi. Ya. Adakah teknologi itu sudah wujud untuk menolong syarikat-syarikat ni untuk mengurangkan pengeluaran karbon mereka, mengeluarkan pengeluaran greenhouse gas. Nombor 2 ialah cost lah. Ya. Jadi dalam semua syarikat-syarikat kepada saya, dalam membentuk strategi masa depan mereka, strategi jangka masa panjang, kena start fikir macam mana nak adopt teknologi baru ataupun proses baru, ataupun strategi baru untuk mencapai net zero. Itu paling penting sekali bagaimana untuk melaksanakan perkara tersebut. Tapi bagi PNB, kerana pemegang taruh itu adalah di peringkat luaran itu adalah orang ramai, kan? Bagaimana untuk meyakinkan mereka ataupun menyampaikan naratif bahawa kelestarian ini adalah masa hadapan yang membawa pulangan yang lebih besar mungkin dari segi pelaburan? Jadi pada masa ni, kelestarian atau sustainability is actually good for business already. Pada syarikat yang tidak mengambil sustainability dengan serius, kita dah nampak bahawa ramai institusi pelabur, banyak institusi pelabur sudah mula cakap, okey, kita tak boleh invest dalam company sebegini. Bila semakin banyak pelabur-pelabur cakap tak boleh invest, maknanya nilai akan turun lah. Ya. So itu yang saya cakap, actually sustainability, kelestarian ni good for business sekarang ni. Ya. Bila kita tengok syarikat membuat announcement berkenaan aspirasi mereka dalam kelestarian, ataupun membuat announcement, pengumuman ada problem berkenaan katalah pekerjaan asing, ya, ataupun treatment pekerjaan asing. And dia cakap, okey, kita sekarang ni kita nak buat cara yang baru pula, cara yang selari dengan ESG.
kita nampak nilai syarikat tu naik. Ya, itu yang saya cakap. Actually, kelustrian ni sekarang is good for business. Ya. Bagaimana untuk melihat bahawa sebelum ini pernah disebutkan bahawa the Great Reset, sekarang ini Build Back Better dan sebagainya kan, disebutkan. Untuk PNB sendiri, bagaimana kesemua perkara yang dibincangkan termasuk di WEF ini diangkat ke dalam menyusun strategi pelaburan PNB sendiri? So, Great Reset sekarang ni walaupun Great Reset, tapi cabaran-cabaran baru pula yang Greater juga. greater menonjol sekarang ni. Dan perbincangan di WEF tahun ni berkenaan geopolitik, ya, terutamanya geopolitik Eropah dan Rusia dengan Ukraine. Nombor 2, inflation. Inflation sekarang mendadak, and banyak pressure untuk cost daripada untuk banyak-banyak syarikat, banyak pressure untuk syarikat naikkan harga juga. Tapi bila naikkan harga, banyak feedback jugalah daripada pelanggan berkenaan naik harga ni kan. Nombor 3 berkenaan climate change atau perubahan iklim. Ya. Jadi, walaupun Great Reset, tapi keadaan agak kompleks dan rumit untuk banyak pemimpin-pemimpin perniagaan dan juga pemimpin negara untuk mengubah kembali macam mana kita nak buat bisnes sekarang ni, macam mana kita nak continue to grow dalam environment yang agak sukar sekarang ni. PNB selaku pelabur institusi, mungkin kalau kita melihat beberapa pelaburan PNB itu juga ada yang bukanlah bermasalah, yang ini memang lumrah lah dalam pelaburan mungkin. Seperti contohnya kalau kita melihat dalam Sapura Energy sebagai contoh. Bagaimana mungkin PNB untuk buat navigasi dalam pelaburan ini, terutamanya untuk menentukan yang mana untuk di-divest dan sebagainya. Adakah sukar membuat keputusan pada ketika ini kerana mata tertumpu semua kepada PNB mungkin? Soalan diajukan kepada PNB sebanyak mungkin dalam isu seperti ini. Bagaimana untuk menyeimbangkan perkara ini? Saya cakap pasal Sapura dulu. Sapura sekarang ni perlu mengubah restructure liability dia. Ya. Sekarang dan insya-Allah dalam masa yang tak lama lagi dia akan announce plan penstrukturan semula. Dan insya-Allah bila dah siap tu semua, dia boleh start balik lah. Dia pun Great Reset lah Sapura ni. Tapi yang paling penting kepada PNB, walaupun Sapura ni syarikat yang besar dan mungkin persepsi PNB mengalami kerugian dalam pelaburan di dalam Sapura, memang betul. Ya, memang betul. Bila kita tengok harga saham Sapura pun kita dah tahu kan, memegang saham rugi. Tapi paling penting saya nak jelaskan, walaupun Sapura ni besar, tapi dalam konteks portfolio PNB hanya 1%. Ya. Itu yang penting. Jadi bila kita menjaga dana seperti PNB, mengurus dana seperti PNB, kita kena make sure that portfolio tu diversified. Ya. So that kalau ada problem dalam satu ataupun dua syarikat, dia tidak menjadi problem sistemik kepada portfolio tu. Jadi ini contoh yang jelas lah. Ya, walaupun Sapura tu besar, tapi dalam konteks portfolio PNB hanya 1% dan kita boleh manage. Ya. Bermakna kepercayaan itu masih lagi melihat kepada Sapura Energy ini masih lagi satu pelaburan yang strategik juga untuk PNB. Betul. Jadi tanggungjawab kami sekarang ni sebagai pemegang saham yang paling besar dalam Sapura ialah untuk ensure yang penstrukturan semula ni berjaya supaya Sapura dapat diresetkan dan boleh mengembang kembali. Yakinlah boleh berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey.
Kalau kita melihat juga di bawah plan, saya suka membawa perkara ini kerana dari segi asset allocation, ada 3 perkara: asset allocation, dynamic asset allocation dan juga tactical asset allocation. Bagaimana untuk PNB sebenarnya orang kata apa ya, menyusun strategi antara pasaran tempatan dan juga luar negara? Kerana kalau kita melihat pemberatnya di pasaran mana, ada kalanya apabila ringgit melemah dalam keadaan ekonomi semasa mencabar pada ketika ini, ramai melihat bahawa pelabur institusi seperti PNB dan lain-lain dan sebagainya harus memberikan tumpuan kepada pasaran domestik terlebih dahulu. Bagi PNB bagaimana untuk menyimbangkan ini? So, pelaburan kami sekarang ni di pasaran domestik 83% pada hujung tahun 2021. Jadi sebahagian besar daripada pelaburan kami masih di pasaran domestik. Dalam jual beli saham di Bursa Malaysia, PNB market share di situ mungkin 10 ke 15%. Jadi kami masih melabur di Malaysia. Bila ada terbitan sukuk ataupun terbitan saham IPO, insyaAllah PNB ada di situ. Jadi bila ada peluang untuk melabur di Malaysia, memang kami akan ada di situ. Itu dalam pasaran saham, pasaran sukuk, tapi juga pasaran-pasaran lain seperti pasaran hartanah. Ya. PNB masih menjadi pelabur yang besar, pelabur yang aktif di pasaran hartanah di Malaysia. Termasuk di projek Merdeka 118 itu agak besar, tapi banyak juga yang lain seperti dalam logistik, dalam warehousing dan sebagainya. Dalam keadaan ekonomi mencabar pada ketika ini, banyak industri yang tidak boleh lari daripada terkesan akibat mungkin juga kalau kita bercakap tentang security makanan sahaja, ada banyak industri yang terjejas dan juga terkait dengan industri ini. Bagaimana untuk PNB sendiri memilih industri mana yang ingin dilabur dan pada masa sama diversification ini, dan pada masa sama untuk memastikan bahawa sukar ataupun tidak memilih industri mana? Adakah ada juga strategi memilih industri baharu mungkin untuk melabur? Jadi pada kami, seperti yang Najib cakap tadi, diversification yang paling penting. Ya. Kita ada strategic asset allocation, dan dalam strategic asset allocation tu kita dah set ya seberapa banyak kepada pasaran saham, kepada pasaran hartanah, pasaran private equity dan sebagainya. Tahun ni pula kita tambah satu lagi asset class baru, di mana asset class infrastructure. Ya. Jadi dalam tiap-tiap asset class tu kita akan membuat bottoms up punya evaluation pula. Ya. Melihat jangka masa 3 hingga 5 tahun, di mana yang industri ataupun segmen ataupun sektor yang kita percaya akan mengembang, dan juga keuntungan yang akan ataupun cash flow yang akan dijanakan meet our punya target punya hurdle expectations. Ya. Untuk tahun 2 tahun sudah berlalu pandemik ini. Sekarang ini mungkin kita melihat kepada fasa pelayanan endemik di Malaysia ini. Banyak industri sudah dibuka, ekonomi berjalan seperti biasa dan sebagainya. Kalau di peringkat dunia, kalau kita lihat di WEF ini juga sudah hampir lebih daripada endemik. Dan kalau kita melihat keadaan negara di Eropah, ini menandakan bahawa kesediaan itu sudah ada untuk beralih kepada perkara tersebut, kepada normalcy. Bagaimana untuk melihat bahawa 2022 ini ada cabarannya, sejauh mana severity cabaran itu pada pandangan dan juga viewpoint PNB sendiri? Jadi bila kita tengok dan nak memilih kat mana nak melabur, kita kena tengok syarikat ataupun aset yang boleh, nombor satu, boleh melawan boleh menangani inflasi. Ya, yang ada pricing power, yang ada management yang boleh, yang bijak, pandai macam mana nak mengurus di dalam environment di mana harga semakin naik, dan juga yang mana boleh manage dia orang punya supply chain dengan bagus. Because supply chain dengan inflation ni interrelated.
problems dekat supply chain because of geopolitics semua juga contribute kepada inflation, ya. So kita nak cari aset di mana ada pricing power. Kita nak cari company di mana management boleh menangani risiko-risiko yang sekarang ketara. Mungkin akhir sekali, secara ringkasnya untuk pelabur-pelabur rakyat Malaysia dan sebagainya ini, melihat kepada pulangan setiap tahun sudah pasti, dengan strategi yang dibincangkan tadi, yang diterangkan dan sebagainya, ceritakan dan juga terangkanlah keyakinan bahawa mungkin pulangan itu mampu dicapai kepada semua pelabur. Ya. So insya-Allah dengan strategi kami, dengan asset allocation yang betul dan juga pengurusan risiko yang kita ada di dalam PNB, dan risk management kita agak kuat di dalam PNB, kita boleh mendapat pulangan yang dijangka, tapi kena understand juga kita manage investment ni, pelaburan semua untuk jangka masa panjang, ya. So insya-Allah kalau kita invest for a long term, the returns akan datang. Okey. Encik Mak Zulkarnain, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami di Davos, Switzerland ini untuk Forum Ekonomi Dunia. Banyak yang kita ketahui dan juga ceritakan, kerana inilah kepentingannya kepada akhirnya untuk memahami bahawa strategi yang ampuh itu boleh disusun dalam tempoh yang sukar dan juga era pemulihan pada ketika ini. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kami pada jam ini. Baik, itu antara bagaimana untuk kita melihat bahawa di peringkat PNB sebagai contoh, ini salah satu contohlah, dan juga sudah pasti di setiap peringkat, tidak kira di peringkat corporate, GLC, GLIC yang lain di Malaysia ini, pasti ada strategi yang disusun untuk melawan dan juga untuk memastikan survival mereka ketika pemulihan pada ketika ini. Tidak mudah mengikut selera risiko masing-masing, namun ada caranya dan juga cerita ini, naratif ini harus kita luahkan dan juga ceritakan kepada semua orang supaya kita faham bahawa tidak mudah, tapi ada jalannya dan juga caranya, dan kejayaan itu harus kita raikan secara bersama. Sekian saja, saya Najib Arif untuk Jena Awani.